Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah pada muka surat 2 ila anqal, dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di laut semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah dari ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayah iaitu permulaan, dan ada pula nihayah iaitu kesudahan, dan ada zahir dan ada pula batin, yang engkau tidak akan sampai kepada nihayah ataupun kepada nihayatul hidayah, dan engkau tidak akan dapat menyelami batinul hidayah kecuali setelah engkau selesai dari menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Maka di dalam kitab ini saya akan sebutkan bidayatul hidayah, iaitu permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai ke nihayatul hidayah, iaitu penghujung hidayah, hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu hilahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul, kita dapat hadir bersama-sama dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Rumah Mengaji Nur Al-Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan dan sentiasa letak kita di atas jalannya hidayah, dan diberikan kita hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian yang lalu kita sebutkan sedikit sebanyak tentang maksud menuntut ilmu agama. Sedikit sebanyak tentang maksud ataupun niat-niat yang perlu dihadirkan sewaktu menuntut daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan memeriksa daripada hati kita sama ada adakah ilmu ataupun kita mempelajari daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala ini ada terdapat perkara-perkara yang tidak diinginkan, iaitu daripada niat-niat yang buruk, sehingga kita dapat berjaga-jaga daripada niat-niat tersebut. Dan niat-niat buruk ini terkadang mungkin tidak ada di permulaan pengajian agama, akan tetapi ia datang di pertengahan, ataupun terkadang ia akan datang juga apabila seseorang itu berada di penghujung. Maka syaitan dia tidak akan berputus asa untuk menyesatkan manusia ataupun untuk
yakni menukar ataupun membisikkan daripada niat-niat yang buruk, sama ada di permulaan, di pertengahan ataupun di penghujung daripada perjalanan seseorang itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah, baik dalam menuntut ilmu, baik mengajarkan ilmu, bahkan dalam apa-apa jenis ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan cuba untuk menghalang daripada kita sampai ke matlamat ataupun tujuan tersebut. Dan kita sebutkan antara salah satu tanda niat yang baik dalam menuntut ilmu itu adalah keikhlasan. Salah satu tanda niat menuntut ilmu itu adalah baik ataupun benar adalah keikhlasan dalam menuntut ilmu tersebut. Dan tanda keikhlasan dalam menuntut ilmu itu adalah yakni di mana-mana sahaja dia berada, dia akan cuba untuk mendapatkan ilmu. Di mana-mana sahaja dia berada, dia akan cuba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana sahaja dia berada, dia akan cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama ada dia bersendirian ataupun dia berada di depan orang lain, iaitu di khalayak ramai, maka amalannya adalah sama. Kalau dia suka menuntut ilmu sewaktu bersendirian, sewaktu di depan orang pun, ataupun kalau dia menuntut ilmu di hadapan orang, nampak macam dia baca buku depan orang, apabila dia bersendirian pun lebih dia menyukai daripada membaca ataupun menuntut ilmu. Kalau dia suka beribadah di hadapan orang lain, hatta sewaktu dia bersendirian pun lebih dia sukai untuk beribadah. Naam. Dan kita sebutkan secara khusus daripada ilmu ini, yakni dia tak kisah sama ada kebenaran itu zahir, ditegakkan melalui dia ataupun melalui orang lain. Ini menunjukkan dia ni ikhlas untuk mencari kebenaran, untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Yang ini sama ada kebenaran itu datang daripada dia ataupun daripada orang lain, maka dia akan sudi, dia akan sedia untuk menerima kebenaran itu daripada mana-mana sumber ia datang. Disebutkan satu kisah, satu orang alim, mereka sedang berdiskusi, bermuzakarah tentang ilmu agama ataupun tentang masail-masail yang terkait dengan agama. Maka disebutkan tentang satu masail yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan salah satu masail daripada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, yang mana ada para ulama tidak memahami daripada konsep Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan fatwa tersebut. Yang ini sebahagian ulama-ulama yang berada di situ yang sedang bermuzakarah tidak kurang faham daripada pendapat Imam Asy-Syafi'i. Maka disebabkan mereka tidak faham, maka mereka mengatakan seakan-akan yakni aku tidak memahami dalil ataupun hujah Imam Asy-Syafi'i dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Maka seorang anak muda yang pada waktu itu berada di dalam majlis tersebut, dalam muzakarah tersebut, maka dia kata apa yang Imam Syafi'i kata itu adalah benar, dan diberikan dalil mengapa Imam Syafi'i mengatakan perkara tersebut. Kemudian ulama-ulama senior yang berada di kawasan tersebut ataupun di dalam majlis tersebut mengatakan bahawa kenapa anak kecil ini berbicara di dalam majlis kita, iaitu orang-orang besar. Maka ketua ataupun pengerusi daripada muzakarah tersebut mengatakan biarkan, yakni kita tidak ada masalah sama ada kebenaran itu datang daripada kalangan kita, iaitu para ulama, ataupun daripada orang yang mungkin lebih muda, lebih kecil daripada kita. Dan antara kehebatan, kelebihan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita sedia untuk menerima kebenaran walaupun ianya datang daripada kanak-kanak kecil. Sama ada kebenaran itu datang daripada orang dewasa ataupun kebenaran itu datang daripada kanak-kanak, maka kita sedia untuk menerimanya. Bertentangan ataupun berlawanan dengan apa yang berlaku di zaman dahulu, apabila orang-orang dewasa melakukan kesalahan, tidak ada orang yang berani untuk membetulkan daripada kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Fayasiru khata'uhu syari'atan yu'mal biha fil kaun. Terutamanya kalau kesalahan dalam kefahaman tersebut berlaku di kalangan para ulama, iaitu kalau para ulama mungkin
tersalah dalam sesuatu perkara, kalau tidak dibetulkan oleh para ulama yang lain, maka ianya akan menyebabkan orang-orang luar, orang-orang awam mengamalkan sesuatu perkara yang bertentangan dengan syariah, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Naam, walhasil iaitu anak kecil ini diberikan ruang untuk mengemukakan dalil-dalil, bukti-bukti yang membenarkan daripada hujahnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka Syekh, anak kecil ini, sewaktu dia besar, dia mengatakan, nama dia Syekh Hamdan, dia kata, walam akun ahlan lirrad illa anni dhanantu anna al-Imam Syafi'i huwa alladhi harraka lisani bil kalam. Maka anak kecil ini mengatakan, dia kata apa, aku ni pada waktu itu sebenarnya tidak layak untuk berkata-kata. Bahkan aku takut untuk mengemukakan pendapat aku di hadapan ulama-ulama tersebut. Akan tetapi aku merasakan seakan-akan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang memberikan semangat kepada aku sehingga aku mampu untuk menggerakkan lidah aku, iaitu untuk memberi jawapan di hadapan orang-orang besar. La ilaha illallah. Maka disebutkan di dalam pepatah Arab, wa kam min saghirin la hadathu inayatun minallahi fahtajat ilaihi al-akabiru. Berapa ramai anak-anak kecil yang diberi pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anak kecil ini mempunyai daripada akal fikiran ataupun daripada ilmu yang diperlukan oleh orang-orang dewasa. La ilaha illallah. Dan kita tahu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala merupakan seorang yang diberikan akal fikiran yang luar biasa. Sehingga sewaktu di zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu itu merupakan orang alim juga. Akan tetapi dia duduk bersama Imam Syafi'i, ingin belajar mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Maka sebahagian daripada ulama-ulama hadis pada zaman tersebut mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Ahmad, kenapa kamu meninggalkan daripada majlis-majlis para muhaddithin, orang-orang yang meriwayatkan hadis di zaman itu yang mempunyai sanad yang tinggi, dan kamu meninggalkan duduk mempelajari hadis daripada mereka dan kamu duduk bersama anak kecil ini. Yang dimaksudkan dengan anak kecil adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada waktu itu Imam Syafi'i masih lagi muda. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau aku tertinggal daripada meriwayatkan hadis dengan sanad yang tinggi, iaitu dengan sanad yang lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah aku boleh dapat meriwayatkan hadis, mendengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang mungkin lebih panjang, iaitu lebih jauh sedikit. Maksudnya kalau kita belajar hadis dengan orang senior, dengan ustaz-ustaz senior, mungkin nama dia hingga ke Rasulullah mungkin 5. Akan tetapi kalau kita tertinggal mendapat hadis daripada ulama yang senior, kita dapat dengan ulama junior, mungkin hadis itu akan perantaraan di antara Rasulullah dengan kita tu menjadi lebih jauh, mungkin 6 orang ataupun 7 orang. Walhasil, akan tetapi hadis itu masih lagi dapat kita pelajari daripada sama ada daripada orang yang senior ataupun daripada junior. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa kalau aku tertinggal, aku terlepas daripada mempelajari ilmu yang datang daripada seorang yang mempunyai akal fikiran yang cerdas, yang tajam pemikirannya, tajam kefahamannya, aku tidak tahu bila lagi aku dapat bertemu dengan orang yang seperti ini. Nak menunjukkan betapa kehebatan akal fikiran ini perlu dihargai. Dan antara cara untuk menghargai daripada akal fikiran dan juga daripada pendapat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesetengah manusia, adalah dengan bermesyuarat. Disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang paling hebat akal fikirannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bermesyuarat dalam apa perkara sekalipun. Wasyawirhum fil amr, bermesyuaratlah kamu dengan mereka, iaitu dengan sahabat-sahabat, di dalam perkara-perkara urusan dunia, baik daripada urusan dunia, baik juga daripada urusan agama. La ilaha illallah. Maka dengan bermesyuarat akan nampak idea-idea yang bernas yang datang dari, terkadang kita tak tahu, anak kecil tapi dapat mengeluarkan daripada idea yang bernas, sehingga dengan itu kita dapat menghargai daripada pemikiran-pemikiran orang yang berada di sekeliling kita. Dan pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu untuk bermesyuarat dengan siapa-siapa, kerana apa-apa yang datang, yang terlintas dalam fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk mengajar kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya untuk bermesyuarat,
Hatta dikatakan bahawa hatta perkara-perkara rumah pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan ahli keluarganya. Apatah lagi dengan perkara-perkara yang besar terkait dengan peperangan, terkait dengan dakwah, terkait dengan agama dan sebagainya, maka setiap perkara ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bermesyuarat. Ya, ini satu akal itu mungkin walaupun ianya sempurna, akan tetapi apabila digabungkan 2-3 akal dalam berfikir tentang sesuatu perkara akan bertambah baik. Ini ada sikit off track, tapi walhasil nak dikatakan di sini bahawa ilmu itu sama, ilmu ataupun kebenaran itu sama ada datang daripada anak kecil ataupun orang dewasa, perlu dihargai. Sebab kita tak tahu pada lidah siapa diletakkan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan di sini diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala bahawa hendaklah seseorang itu mengamalkan daripada ilmu yang dipelajari, kerana ilmu tanpa amal itu adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu itu seperti pohon, dan ibadah ataupun mengamalkan daripada ilmu itu adalah seperti buah yang didapati daripada pohon tersebut. Maka pertama-tama sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menuntut ilmu. Kita perlu untuk kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Antara ilmu-ilmu yang penting, yang perlu, yang asas daripada agama adalah ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu penyucian diri ataupun pembersihan hati, atau lebih dikenali sebagai ilmu at-tasawuf. Kita kenal akan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, af'al-af'alnya Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang wajib terhadap Allah, perkara yang mustahil dan sebagainya. Begitu juga perkara yang wajib yang perlu untuk kita ketahui berkenaan dengan para nabi, perkara-perkara sifat-sifat mustahil bagi nabi, dan perkara-perkara yang terkait perkara-perkara yang terkait dengan akhirah, hari akhirat, iaitu perkara-perkara yang terkait dengan kebangkitan, kemudian azab kubur, soal mungkar dan nakir dan sebagainya. Naam. Dan kemudian disebutkan di sini, thumma yutlabu minka an ta'lam qabla syuru' fi kulli syai', bahawa hidayah itu, petunjuk, jalan petunjuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan buah daripada ilmu, dan hidayah ini mempunyai permulaan, dan permulaan hidayah ini dipanggil sebagai syariah. Kita sebutkan yang buku ini Bidayatul Hidayah, permulaan daripada hidayah, dan permulaan itu adalah untuk kita mengetahui daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi adalah, yang pertama terkait dengan perkara akidah, yang kedua terkait dengan perkara fiqh, dan yang ketiga adalah terkait dengan ilmu at-tasawuf. Maka ketiga-tiga ini merupakan foundation ataupun asas kepada agama, iaitu apabila seseorang itu mempunyai asas yang kuat daripada agamanya, maka agamanya akan sempurna. La ilaha illallah. Maka permulaan daripada hidayah itu bergantung kepada syariah. Apabila mantap ilmu seseorang berkenaan dengan asas agama, dan juga mengamalkan daripada agama tersebut, yang mana pengamalan agama tersebut dipanggil tariqah, ataupun cara untuk mengamalkan agama tersebut. Maka apabila dimantapkan syariatnya dan diamalkan agama tersebut sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barulah seseorang itu akan sampai di penghujungnya, penghujung hidayah, yang mana penghujung daripada sesuatu itu dipanggil hakikat sesuatu perkara ataupun haqiqah. La ilaha illallah. Dan seperti mana ada permulaan dan penghujung, ia juga ada zahir dan juga ada batin. Lebih kurang sama basically. Maka disebutkan di sini, ta'rif bagi syariat itu adalah hukum hakam yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, baik daripada perkara-perkara yang wajib, baik daripada perkara-perkara yang sunat, baik daripada perkara yang dilarang, iaitu perkara yang haram ataupun makruh, dan perkara-perkara yang jaiz. Naam. Adapun tarikat itu, tarikat adalah mengamalkan daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi, mengamalkan daripada yang wajib, daripada yang sunat, meninggalkan dari yang dilarang, dan juga membersihkan diri seseorang itu daripada perkara-perkara yang mubah, yang dibolehkan tapi ianya dikira sebagai fudul.
Fudul ni macam mana? Sebagai contoh, tidur itu adalah perkara yang mubah. Tidur itu adalah perkara yang mubah. Akan tetapi banyak sangat tidur menyebabkan kita membazir daripada umur kita. Yang mana umur kita ini merupakan modal untuk kita berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan modal ini, modal umur ini digunakan setiap saat daripada umur kita itu. Kalau kita menggunakan untuk ketaatan, maka kita akan dapat keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalau kita membazir daripada modal ini, digunakan untuk tidur lama-lama dan sebagainya, ataupun digunakan perkara-perkara yang mubah seperti makan dan minum, makan dan minum secara berlebih-lebihan, sehingga dengan makan dan minum secara berlebih-lebihan akan menyebabkan badan kita menjadi malas dan tidak bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang dimaksudkan dengan at-takhalli an fudulil mubahat wal akhdhi bil ahwat, dan juga berjaga-jaga, berwaspada ataupun bersifat wara', iaitu tidak mengambil daripada dunia ini berlebihan mengikut hawa nafsu. Bahkan apa yang dibenarkan oleh syariat itu yang kita ambil, apa-apa yang dilarang ataupun apa-apa perkara yang kita ada rasa ini macam ada syubhah, maka ditinggalkan. Kalwara wa bir riyadat, dan antara cara untuk mengamalkan agama yang diajarkan oleh Nabi SAW juga adalah dengan mengurangkan daripada setengah-setengah perkara, yang mana dikatakan seperti mana orang ahli sukan ini, diorang ada exercise dia. Ahli sukan dia ada exercise. Untuk nak jadi kuat, diorang kena jaga makan. Untuk nak ada stamina, diorang kena regular exercise dan sebagainya. Begitu juga dengan ahli-ahli agama, diorang juga ada riadah masing-masing. Ada sukan ataupun ada praktis-praktis yang perlu untuk mereka biasakan sehingga roh mereka ini menjadi kuat dan mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istiqamah. Jadi apakah exercise, apakah diet yang perlu diambil oleh ahli-ahli agama yang ingin menguatkan tubuh badan dan roh mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah? Maka dikatakan antara perkara yang penting adalah, yang pertama adalah kurangkan makan dan minum. La ilaha illallah. Dan salah satu asbab untuk kurangkan makan dan minum ini adalah seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW, adalah dengan berpuasa. Antaranya adalah dengan berpuasa. Sama ada kita berpuasa setiap minggu, Isnin, Khamis, ataupun kita berpuasa setiap bulan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW berpuasa pada hari-hari putih 13, 14 dan 15, yang mana hari ini merupakan hari yang ke-14 daripada bulan Safar. Dan ini menunjukkan bahawa tak lama lagi kita akan masuk pada bulan Rabi'ul Awal yang kita tunggu-tunggu untuk meraihkan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ataupun berpuasa, iaitu berpuasa sunat dalam sepanjang tahun. Itu ada hari-hari yang dianjurkan seperti hari Arafah, hari awal Muharram, Nifsu Sya'ban dan sebagainya. Maka dengan kita melakukan daripada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan berpuasa sepanjang tahun ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan, di samping daripada berpuasa pada bulan Ramadan dan sebagainya, maka ini akan menguatkan tubuh badan manusia. Walaupun pada segi zahirnya tak makan nampak macam melemahkan tubuh badan, akan tetapi pada hakikatnya dengan kurang makan akan menguatkan lagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama itu kurangkan makan dan minum. Ini merupakan exercise ahli agama. Yang kedua adalah kurangkan untuk bercakap. Kurangkan untuk berkata-kata daripada perkara-perkara yang tidak ada mendatangkan manfaat. La ilaha illallah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, la khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan perkataan yang mereka katakan, yang mereka ucapkan. La khaira fi kathirin min najwahum illa, kecuali man amara bi sadaqatin, orang yang mengajak manusia lain kepada kebaikan. Man amara bi sadaqatin au ma'rufin, atau perkara-perkara ma'ruf, au islahin bainan nas, ataupun daripada memperbaikkan hubungan di antara dua orang yang sedang bergaduh. Memperbaiki hubungan dua orang yang sedang bergaduh. Maka ini tiga perkara yang mana kalau kita tengok, selain daripada tiga ini, Allah mengatakan la khaira fi kathirin. Tak ada kebaikan langsung dalam kebanyakan daripada apa yang kita ucapkan seharian, kecuali kalau ianya mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebajikan, ataupun memperbaiki hubungan dua orang yang sedang bergaduh. Dan kalau kita tanya diri kita sendiri, subhanallah, sepanjang hari ini kalau kita nak kira apa yang kita cakapkan, mungkin la ilaha illallah, berapa banyak persen sahaja perkara yang kita cakap itu adalah yang baik. Dan on top of that,
lebih daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya menghendaki daripada kita ni untuk berkata daripada yang baik, bahkan dianjurkan kita untuk mengucapkan perkara yang terbaik. Wa qul lillati hiya ahsan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, cakaplah dengan perkara yang terbaik. Iaitu kalau kita ada 3-4 perkara yang perlu untuk dicakapkan daripada perkara yang baik, maka perlu untuk kita pilih yang terbaik daripada perkara tersebut. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari akhirat, maka hendaklah dia mengucapkan daripada perkara yang baik ataupun hendaklah dia berdiam diri. Hendaklah dia mengucapkan daripada perkara yang baik ataupun berdiam diri. La ilaha illallah. Ini panjang sikit explanation dia, tapi ini mungkin insya-Allah ada kepentingannya, ada manfaatnya. Jadi yang pertama tadi, kurangkan makan dan minum. Antara asbabnya adalah dengan berpuasa. Yang kedua adalah untuk kurangkan berkata-kata. Kurangkan bercakap kecuali perkara-perkara yang dianjurkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang baik. Dan disebabkan itu, disebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, beliau terkadang akan meletakkan batu kecil itu dalam mulutnya. Sebab apa? Supaya bila dia nak bercakap, dia akan terpaksa untuk keluarkan dulu batu itu, baru dia boleh bercakap. Kalau dia tak perlu, dia akan letakkan batu itu di dalam mulut, supaya ada masa untuk dia berfikir sebelum bercakap. Dan Nabi disebutkan dalam riwayat juga, seorang yang beriman itu akalnya di hadapan lidahnya, iaitu dia berfikir dahulu baru dia bercakap. Adapun orang munafik, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, dia bercakap dahulu barulah dia berfikir daripada akibatnya. Dan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini tak membahaskan banyak tentang afat perkara-perkara buruk yang didatangkan oleh lidah. Akan tetapi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membahaskan ada kurang lebih 20 perkara-perkara yang akan membinasakan manusia yang datang daripada lidah. Ini lidah sahaja akan menyebabkan manusia itu binasa daripada 20 sudut. La ilaha illallah. Naam. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga adalah kurangkan tidur. Antara exercise yang perlu dilakukan oleh ahli ibadah ni adalah kurangkan tidur. Kerana apa? Kerana orang yang tidur, Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang-orang salih ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini kurang meletakkan lambungan mereka ataupun belakang mereka itu di tempat tidur pada waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lain disebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka merenggangkan belakang mereka itu daripada tempat tidur untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan takut dan berharap daripada pemberiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abdullah bin Abbas menyebutkan bahawa waktu yang disebutkan, yang dimaksudkan itu adalah waktu malam ataupun waktu di antara maghrib dan isya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Dan yang terakhir daripada exercise ahli ibadah, yang keempat adalah mengurangkan berjumpa dengan manusia tanpa ada keperluan. Mengurangkan berjumpa dengan manusia tanpa ada keperluan. Jadi kurang lebih, yakni tariqah, yang dimaksudkan dengan tariqah, yang kadang-kadang ramai orang salah faham apabila menyebutkan tentang tarikat. Oh, ni tarikat. Lepas tu banyak pula salah faham ataupun banyak pula kefahaman-kefahaman yang serong tentang ahli-ahli tarikat dan sebagainya. Sebenarnya tarikat ini adalah cara untuk mengamalkan agama seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dan orang-orang yang khusus mengambil daripada tarikat tersebut. La ilaha illallah. Naam. Dan itu yang terkait dengan tarikat. Dan hakikat pula adalah haqaiqul asya'. Hakikat daripada perkara-perkara yang dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli-ahli ibadah ataupun orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini akan menyaksikan daripada keajaiban nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan diperlihatkan daripada rahsia-rahsianya Al-Quran, daripada rahsia-rahsianya ibadah ataupun daripada rahsia-rahsianya syariah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala
apakah hikmah di sebalik setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah, apakah hikmah daripada setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ilmu yang tidak diambil daripada guru, bahkan ianya merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jikalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melakukan daripada perintah dan meninggalkan daripada larangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai, yakni seakan-akan kamu dapat melihat kebenaran. Apa yang baik itu akan diperlihatkan oleh kamu sebagai perkara yang baik, apa yang jahat itu akan kamu nampak sebagai jahat. Walaupun kita tahu daripada segi syariah, yang halal itu halal, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Akan tetapi ada umurun mushtabihun, ada perkara-perkara yang kadang-kadang samar-samar, kita tak pasti sama ada itu okey ataupun tak okey. Tapi sahibut taqwa, orang yang mempunyai taqwa, dia akan dapat melihat daripada kacamatanya, ataupun akan melihat sesuatu itu dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengannya dia dapat membezakan sama ada perkara itu adalah yang baik ataupun yang sebaliknya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaqullah wa yuallimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasil daripada takwa tersebut, hasil daripada kamu menjalankan daripada perintah Allah dan meninggalkan daripada larangannya, adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kamu ilmu tanpa perantaraan, ilmu yang tidak terdapat di dalam kitab ataupun ilmu yang tidak diajarkan oleh guru-guru, iaitu kamu akan dapat directly daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, man amila bima alima warathahu Allahul ilma ma lam ya'lam. Barang siapa beramal dengan ilmu yang diketahui, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang diketahui, Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak diketahui ataupun yang tidak terdapat di dalam kitab. Maka untuk beramal dengan ilmu, maka pada permulaannya itu ilmu syariah itu penting, iaitu untuk nak sembahyang kita betul, untuk nak ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul, perlu kepada ilmu syariat. Maka selepas kita beramal dengan ilmu syariat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu tambahan kepada ilmu tersebut bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ilmu agama kepada kita, yakni dipenuhkan dada kita ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu-ilmu dipenuhkan dada kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga ke hari kiamat dengan ilmu-ilmu yang yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dengan ilmu tersebut menyebabkan kita lebih merendah diri di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ilmu tersebut menyebabkan kita bersangka baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus kepada orang-orang yang beriman daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, itu kurang lebih yang terkait dengan syariat, tarikat dan juga hakikat. La ilaha illallah. Sebagai satu perumpamaan ataupun secara tamsilan, mereka mengatakan syariat ni sebagai bahtera, sebagai kapal, dan tarikat ini adalah seperti lautan, dan hakikat itu adalah seperti mutiara yang terdapat di perut laut ataupun di dalam lautan yang dalam. Maka tidak akan sampai kepada mutiara itu kalau kita tidak melayari daripada lautan, dan tidak dapat seseorang itu melayari daripada lautan kalau dia tidak naik daripada kapal. Maka kapal itu seperti syariah, perlu dinaiki, kemudian lautan itu seperti tarikat, perlu dilayari, perlu diamalkan, perlu dijalankan, kemudian barulah seseorang itu mampu untuk, bila dah berada di tengah laut, barulah dia boleh dive, boleh masuk ke dalam lautan yang dalam itu untuk mendapat daripada permata-permata tersebut. Naam, dan kemudian di sini disebutkan waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah, dan di sini disebutkan, maka di dalam kitab ini saya akan sebutkan bidayatul hidayah. Naam. Dekat sini ada tempat special. Tempat special dia apa? Disebutkan bahawa Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas
mempunyai seorang anak murid yang bernama Syekh Ali bin Abdullah Baras, yang mana kalau kita baca daripada ratib Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, kita akan ratibkan Fatihah kepada Habib Umar bin Abdul Rahman dan juga kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras. Dan disebutkan bahawa Syekh Ali bin Abdullah Baras sewaktu membaca kitab Bidayatul Hidayah ini kepada gurunya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, beliau mendapat pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapat futuh daripada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Wa ha ana musyirun alaika. Di tempat ini. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah memberikan pembukaan kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras di sini, dengan keberkatan Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala juga agar supaya diberikan pembukaan kepada kita, diberikan pembukaan kepada kita untuk merasakan daripada kelazatan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pembukaan untuk merasakan kelazatan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita tidak perlu untuk mencari kelazatan lain, kenikmatan lain selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu untuk mencari kelazatan, kenikmatan lain selain daripada mempelajari daripada ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka di sini tempat di mana Syekh Ali bin Abdullah Baras mendapat pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala sewaktu membaca daripada kitab Bidayatul Hidayah. Dan dikatakan pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala ini boleh diberikan pada macam-macam tempat. Kadang-kadang diberi pembukaan di dalam ilmu. Kadang-kadang diberikan pembukaan itu sewaktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam salat. Terkadang dibukakan kelazatan ibadah sehingga kita melupakan segala perkara. Terkadang diberikan pembukaan dalam zikir. Terkadang diberikan pembukaan di dalam membaca Al-Quran. Dan disebutkan bahawa antara pembukaan yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah di dalam kalamnya, dalam Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat bersifat dermawan, iaitu memberikan daripada ilmunya, memberikan daripada rahsianya, memberikan daripada cahayanya bagi mereka-mereka yang sentiasa mendampingi daripada Al-Quran. Semoga kita juga mendapat bahagian daripada pembukaan daripada Al-Quran ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam, maka disebutkan di sini, maka di sini aku menunjukkan kepada kamu permulaan hidayah supaya kamu dapat mengamalkannya pada dirimu dan supaya dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, maka ia akan dapat memberikan perhatian yang sewajarnya. Maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Kamu akan sampai pada penghujungnya hidayat hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu hilahnya sehingga engkau akan terjerumus ke jurang kecelakaan waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian Imam Ghazali meneruskan, syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, iaitu orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini sedangkan mereka menyangka telah berbuat baik. Naam, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Syaitan sama ada dia akan cuba untuk stop kita daripada melakukan amal ibadah, apa-apa amal ibadah, ataupun dia biarkan kita melakukan amal ibadah tapi dia merosakkan niat kita sewaktu beribadah, sehingga dengan rosaknya niat tersebut sewaktu beribadah, maka ibadah tersebut tidak akan diterima, iaitu kalau ibadah itu disertai dengan riak,
ibadah itu disertai dengan ujub, ibadah itu disertai dengan takabur, bangga diri dan sebagainya, maka akan rusaklah ibadah itu waliyadzubillah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah yang diterima Allah itu hanyalah ibadah yang disertai dengan ikhlas. La ilaha illallah. Naam. Maka apabila seseorang itu tertipu dengan ibadahnya, maka itu akan menyenangkan lagi tugas syaitan. Iaitu katalah kalau satu orang tu dia tertipu, iaitu dia dimalaskan oleh syaitan daripada beribadah. Iaitu aslan dia tak buat ibadah. Khalas, dia tak buat ibadah, dia tahu. Ya Allah, teruknya aku ni tak beribadah. Teruknya aku ni tak salat. Teruknya aku tak menghadiri majlis ilmu. Teruknya aku tak menghadiri majlis zikir. Teruknya aku tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan kurniaannya terhadap aku dan ahli keluarga dan sebagainya. Maka dia ada rasa bersalah. Tapi kalau ditipu, seseorang itu ditipu oleh syaitan, iaitu dia solat, dia pergi masjid, dia hadir majlis ilmu, dia hadir majlis zikir dan sebagainya, dia duduk dengan orang-orang saleh, tapi dia tertipu, niatnya salah dan sebagainya, maka dia akan continue buat perkara tersebut dalam keadaan tertipu, sehingga amal ibadahnya tidak diterima waliyadzubillah. Dan pada waktu itu syaitan dah tarik diri, dah khalas. Syaitan tengok je dia dah termasuk dalam perangkap syaitan. Syaitan akan biarkan sehinggalah kalau dia mendapat perhatian daripada Allah ataupun dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan daripada sifat-sifat buruk ataupun tertipu daripada tipuan syaitan. Naam, akan tetapi yang seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, ramai yang tertipu dengan syaitan sehingga mereka melakukan amal ibadah kebaikan, tapi padahal itu adalah keburukan. La ilaha illallah. Naam. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajari engkau akan kelebihan ilmu dan darjat para ulama, dan ia mengajari engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan di dalam hadis dan juga perkataan ulama. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, iaitu amalannya, tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan juga melupakan engkau dari sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, iaitu mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa amalin la turfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, dan daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada amalan yang tidak diangkat, iaitu tidak diterima, dan daripada doa yang tidak didengar, iaitu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarida min nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tih wa nanha 'anil syarri wa na'tih. Aku melalui pada malam aku diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting dari api neraka. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi kami tidak melakukannya, dan kami suka melarang orang lain daripada meninggalkan kejahatan tetapi kami mengerjakannya. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu daya syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Syaitan sangat pandai merangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan menggelincirkan niatmu. Maka celakalah bagi si jahil sekali celaka kerana ia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila dia tidak mengamalkan ilmunya. La ilaha illallah. Naam. Maka di sini Imam Ghazali menyebutkan bahawa jangan sampai kita tunduk daripada tipu daya syaitan ataupun tertipu dengan ajakan syaitan.
Naam. Dengan mengingatkan kita tentang fadilat-fadilat ilmu, dengan mengingatkan kita tentang kelebihan-kelebihan para ulama, iaitu syaitan hanya membacakan kepada telinga kita ini kelebihan ilmu dan kelebihan para ulama, sehingga kita nak mempelajari ilmu, nak jadi daripada penuntut ilmu, nak menjadi daripada para ulama, akan tetapi niat kita salah, waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Disebutkan tentang kelebihan-kelebihan para ulama ataupun orang-orang salih, iaitu nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Disebutkan bahawa melihat kepada wajah orang alim yang beramal dengan ilmunya adalah lebih disukai daripada ibadah setahun sunat. Melihat kepada wajah orang alim, orang salih yang beramal dengan ilmunya itu adalah lebih disukai daripada beribadah sepanjang tahun, dan iaitu berpuasa sepanjang tahun dan juga berdiri qiyam selama setahun. Disebutkan bahawa melihat kepada wajah orang salih ini akan mendatangkan semangat dalam beribadah. Ada satu orang menceritakan bahawa kalau aku jadi malas dalam beribadah, maka aku akan datang berjumpa dengan Muhammad bin Wasi'. Apabila aku melihat wajahnya, akan datang semangat aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanasyat, yang ini jadi semangat. Kalau disebutkan nama orang-orang salih pun turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dengan apabila kita duduk bersama mereka, apatah lagi kita melihat wajah mereka dengan ta'zim, dengan mengagungkan mereka, kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada mereka ilmu ataupun warisan daripada kenabian. Apabila kita datang kepada mereka dengan niat yang baik, dengan adab, maka kita juga akan diberikan daripada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamaju. Manusia itu yang bermanfaat hanyalah orang alim dan orang yang penuntut ilmu. Sama ada orang alim ataupun yang menuntut ilmu agama. Wal baqi hamajun, ai la ilaha illallah, iaitu orang yang kurang bermanfaat. Iaitu kita nak sama ada kita jadi orang alim ataupun orang yang mencintai daripada ilmu, menjadi pencinta ilmu ataupun mempelajari daripada ilmu, mempunyai niat untuk mempelajari ilmu. Wa qala fadlul alimi 'alal 'abid 70 darajah. Darjatnya orang alim itu ke atas orang ahli ibadah adalah 70 darjat. Ma baina darajatain kama baina samai wal ard. Di antara dua darjat itu seperti jarak langit dan bumi. Seperti disebutkan juga dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman beberapa darjat, akan tetapi diangkat darjat orang yang ahli ilmu itu dengan darjat yang lebih besar ataupun lebih tinggi. La ilaha illallah. Wa qala man lam yahzan bi mautil alimi fahuwa munafiqun fa innahu la musibata a'zam min mautil alim. Barang siapa yang tidak bersedih dengan kematian orang alim, maka waliyazubillah terdapat sifat nifaq di dalam hatinya, kerana tidak ada musibah yang lebih besar daripada kematian seorang alim. Kalau ini merupakan kematian dari pewaris Nabi SAW, maka tidak ada musibah yang lebih besar daripada kematian kewafatannya Rasulullah SAW. Kerana sebahagian daripada umat Nabi Muhammad SAW, sebahagian golongan ini tertipu, iaitu mereka bersedih dengan kematian warisannya Rasulullah, bersedih dengan kematian cucu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada kesedihan mereka dengan kewafatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalaulah mereka itu bersedih dengan kewafatan ahli keluarganya Rasulullah ataupun dengan pewaris-pewarisnya Rasulullah daripada para ulama dan daripada orang-orang saleh, maka sewajarnya sedih mereka itu terhadap kewafatan Rasulullah itu lebih hebat. Akan tetapi sebahagian daripada golongan tersebut tertipu dengan syaitan. Wa qala innal 'amal al-qalil ma'al 'ilmi yanfa' wa innal 'amal al-kathir ma'al jahli la yanfa'. Ilmu ataupun amalan yang sedikit akan tetapi berdasarkan dengan ilmu yang benar adalah lebih bermanfaat daripada amalan yang banyak akan tetapi tidak diasaskan dengan ilmu yang benar. La ilaha illallah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, mautu alfi 'abidin qa'imun bil-lail sha'imun bin-nahar ahwanu min mauti 'alimin wahid ya'lam ma ahallallah wa ma harramahu wa illam yazid 'alal faridah. Kematian ahli ibadah
Ataupun ini berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kematian 1000 ahli ibadah yang berdiri sepanjang malam, yang berpuasa di sepanjang hari adalah lebih ringan, adalah lebih mudah daripada kematian seorang alim yang mengetahui apa yang dihalalkan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, walaupun ibadahnya itu tidak melebihi daripada perkara-perkara yang fardu. Yang ini dia orang alim, dia hanya melakukan kefarduan itu dengan sempurna, dengan ilmunya, walaupun dia tak tambah daripada amalan-amalan sunat. Kematiannya itu lebih berat, kata Sayyidina Umar, daripada orang-orang ahli ibadah yang banyak berpuasa dan banyak kerana keutamaan ilmu tersebut. Dan kemuliaan kita anak Adam ke atas makhluk-makhluk lain adalah kerana ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam itu segala ilmu dan juga segala nama-nama daripada perkara-perkara ataupun apa-apa yang terdapat di alam dunia. La ilaha illallah. Sehingga dengan kemuliaan tersebut diperintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa qala ar-Rabi' al-ulama surujul azminah fa kullu 'alimin misbahu zamanih. Ulama itu adalah umpama cahaya di zamannya, maka setiap alim itu merupakan cahaya bagi setiap zaman, yang mana ahli zamannya akan mendapat cahaya, mendapat petunjuk melalui mereka. Naam, maka ini yang disebutkan oleh syaitan, yang diperdengarkan syaitan kepada orang-orang yang ingin ditipunya, yang terkadang tertipu. Fadilat orang alim macam ni, kehebatan orang alim macam ni dan sebagainya. Dan syaitan melupakan kita daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah amalannya, tidak bertambah hidayahnya, maka pada hakikatnya bertambah jauhlah dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan ini merupakan peringatan kepada kita pelajar agama dan juga ahli-ahli agama. Yakni terkadang kita disibukkan dengan majlis, kadang kita disibukkan dengan kelas-kelas dan sebagainya, sehingga amalan yang biasa kita lakukan sebelum kita disibukkan dengan perkara-perkara agama itu berkurangan. Sepatutnya semakin kita sibuk, amalan-amalan yang kita dah biasa lakukan sebelum kita sibuk itu perlu istiqamah, perlu untuk berjalan. Akan tetapi terkadang kita justify, ni kita rasa okay, tak apalah, aku dah sibuk dengan dakwah, aku dah sibuk dengan ni, maka amalan-amalan sunat tu kita boleh ni kurangkan dan sebagainya. La, al-muhim sepatutnya kedua-dua itu perlu jalan seiring, waliyadzubillah. Dan kita takut walaupun nampak daripada segi zahirnya kita sibuk, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'alanya pada hakikatnya ialah istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan melupakan kita daripada sabdaan Rasulullah, asyaddun nasi azaban, orang yang paling teruk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah ahli ilmu yang tidak mendapat manfaat daripada ilmunya. La ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta daripada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat, pertama-tamanya Imam Ghazali menyebutkan ilmu yang bermanfaat itu hanyalah ilmu-ilmu yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Itulah ilmu yang hakikat ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali rahimahullah. Akan tetapi walaupun kita mempelajari daripada ilmu-ilmu dunia, akan tetapi kalau kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melengkapkan daripada fardu kifayah, ataupun untuk membantu dengan kemahiran yang kita ada, itu membantu kepada orang-orang Islam, insya-Allah ilmu tersebut juga akan dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi daripada segi ilmu agama, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diiringi dengan amalan. Terkadang kita pelajari ilmu, tapi ilmu itu tidak menambahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la yu'dhan fi ta'allumihi syar'an. Dan juga ilmu-ilmu yang tidak diizinkan untuk kita sebarkan. Ada ilmu-ilmu syariah ataupun ilmu-ilmu agama yang tidak diizinkan untuk disebarkan. Itu juga merupakan ilmu yang ini kurang manfaatnya. Aw ma la yuhadzibul akhlaq, ataupun ilmu-ilmu yang tidak mendidik daripada akhlak kita. Kadang-kadang ada ilmu-ilmu yang kita pelajari, kita rasa kita ni hebat. Kadang-kadang ada ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariah yang mana bila kita pelajarinya kita rasa kita hebat. Contohnya
sebahagian daripada ilmu-ilmu fiqh ataupun ilmu faraid, ilmu mirath, ilmu-ilmu agama yang susah-susah ni, kadang-kadang bila kita hebat dalamnya, menyebabkan kita lalai ataupun menyebabkan kita rasa hebat. Ilmu-ilmu yang banyak orang tak mahir dalam perkara tersebut, bila kita mahir dalam ilmu tersebut, kita rasa kita hebat. La ilaha illallah. Sebab tu kalau dekat sebahagian negara ataupun secara khusus di Hadramaut, Yaman, bila mereka mempelajari daripada ilmu fiqh, mereka akan pelajari bersama ilmu fiqh itu adalah ilmu tasawuf. Kerana ilmu fiqh ni lebih kepada syariah, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mendidik daripada hati. Maka dipelajari dua-dua itu sekaligus, dipelajari perkara tersebut sekaligus. Sehingga hati itu tidak lalai ataupun tidak menjadi keras ataupun menjadi merasakan diri itu hebat. Kerana ilmu ini merupakan sebahagian daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah layak untuk bersifat, mempunyai sifat kibria, mempunyai sifat gah dan keagungan dan sebagainya. Akan tetapi kita hamba, kita perlu membersihkan diri daripada sifat-sifat tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul kathiran fi du'a. Aku memohon daripada kamu ya Rabb, daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan daripada hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk ini tidak tenang apabila berzikir, tidak tenang apabila mendengar daripada kalamullah, mendengar daripada Al-Quranul Karim dan sebagainya. Dan ini merupakan tanda hati itu keras. Kadang-kadang bila kita tengok duduk majlis panjang-panjang, jadi penat. Duduk majlis lama-lama, bila majlis nak habis. Duduk majlis lama-lama, perut lapar. Sebab apa? Sebab hati dia tu tidak fokus, tidak membulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati itu fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia akan melupakan daripada perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya, hatta dalam dirinya. Ya, ini dia lapar ke, lupa dah. Duduk dalam majlis zikir, fokus, tawajjuh, khusyuk, lupa nak kena pergi tandas, lupa nak kena makan dan sebagainya. Dan antara adab juga sebelum kita menghadiri daripada majlis zikir dan majlis ilmu, agar supaya kita selesaikan daripada perkara-perkara tersebut. Jangan sampai bila tengah nak hadir majlis, dalam majlis lah kita nak kena bangun, dalam majlis rasa lapar dan sebagainya. Bagus sebelum majlis tu kita selesaikan daripada perkara-perkara yang mungkin akan mengganggu kita sewaktu dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amalun la yurfa, dan amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak diangkat sebagai tanda penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ada riak, kerana tidak ada ikhlas dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, dinaikkan perkataan-perkataan yang baik, iaitu perkataan-perkataan yang baik, zikir-zikir yang baik dan sebagainya akan dinaikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u, dan amalan-amalan yang baik itu diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda penerimaan. Dan bila ianya diterima dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khalas, kita dah tak ada rasa yang kita ni ada amalan. Yang setiap kali kita beramal dan ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa macam khalas, amalan tu dah tak ada dah dengan kita. Kita nak buat lagi. Tapi bagi orang-orang yang wali'adzubillah, la ilaha illallah, bagi mereka-mereka yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan mereka, maka amalan mereka akan berada bersama mereka. Maka mereka sibuk, aku hadir majlis ini, aku buat tu, aku buat ni, sibuk duk ceritakan tentang amalan-amalan dilakukan, sedangkan amalan-amalan itu wali'adzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, kemudian disebutkan tentang Nabi SAW Isra' dan kejadian Isra' dan Mi'rajnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa yang diperlihatkan kepada baginda adalah Nabi melalui daripada golongan yang mana mereka ini lidahnya dikeluarkan dan digunting dengan gunting daripada api neraka. Apabila ditanya siapakah kamu, siapakah mereka, mereka mengatakan bahawa kami mengajak manusia melakukan kebaikan tapi kami tidak melakukannya. Kami melarang manusia daripada melakukan kejahatan, akan tetapi kami yang melakukannya. La ilaha illallah. Naam. Maka ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mana apabila orang-orang salih, apabila orang-orang alim membacanya, maka menyebabkan mereka itu menangis. Antaranya adalah ayat Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri, adakah kamu mengajak manusia untuk melakukan kebajikan,
bil birri wa tansawna anfusakum, akan tetapi kamu lupa akan diri kamu sendiri, tidak melakukan daripada ketaatan. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab, sedangkan kamu membaca daripada al-Quran, kamu mempunyai ilmu tentang al-Quran, mempunyai ilmu daripada mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu menyebutkan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh kamu? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, berat bagi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak diamalkan. La ilaha illallah. Dan apabila menanyakan daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat itu adalah wajib, fas'alu ahla dzikr, tanyalah kamu orang-orang yang mempunyai ilmu, maka beramal dengan ilmu juga adalah wajib. Ini kalau kita tak tahu, perlu untuk kita bertanya. Maka apabila kita dah tahu, maka ianya juga adalah satu perkara yang wajib untuk kita mengamalkannya. La ilaha illallah. Ada sebahagian orang alim, apabila mereka diajak untuk memberi ceramah tentang sesuatu perkara, maka mereka akan mengatakan, aku akan beritahu kamu tarikh bila aku sudah ready untuk mengajar daripada ilmu tersebut. Sebab apa? Sebab selagi mana mereka tidak beramal dengan ilmu tersebut, mereka tidak akan mengajar akan ilmu tersebut. Ini antara waraknya orang-orang salih, orang-orang zaman dulu. Akan tetapi ini bukan mengatakan yang kita ni walaupun kita tak amalkan, kita tak boleh nak menyampaikan. Iaitu apabila kita ada ilmu, walaupun kita belum sampaikan, tapi kita pasang niat. Kita pasang niat, ya Allah berilah aku kekuatan supaya satu hari aku dapat mengamalkan daripada ilmu yang aku ada ni. Tapi sementara nak dapat tu, kita boleh sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita tertipu oleh syaitan juga. Oh, kamu ni tak beramal dengan ilmu, jangan sampaikan kepada orang lain. Lebih baik dia ada ilmu dan disampaikan walaupun dia tak amalkan lagi. Ini lebih baik. Maksudnya dia dah buat dua perkara. Dia dah pelajari ilmu dan dia dah sampaikan walaupun dia belum amalkan. Tapi yang terbaik adalah dia mempunyai ilmu, dia amalkan dan kemudian dia sampaikan. Maka itu adalah yang sempurna. Itulah yang paling sempurna. La ilaha illallah. Dan disebutkan di sini, celakalah bagi orang-orang yang jahil sekali celaka, dan celakalah bagi si alim 1000 celaka yang tidak mengamalkan daripada ilmunya. Yang tidak mengamalkan maksudnya iaitu tidak ada niat untuk mengamalkan daripada ilmu tersebut. La ilaha illallah. Naam. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada minggu yang akan datang, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki daripada niat kita dalam setiap amalan yang kita lakukan, bahkan diperbanyakkan niat kita dalam setiap amalan kita lakukan hingga kita meraih daripada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita daripada golongan ahli-ahli ilmu yang diterima ilmu mereka, daripada ahli-ahli zikir yang diterima zikir mereka, daripada ahli ibadah yang terima ibadah mereka, daripada orang-orang salih yang mana akhirnya kita akan dikumpulkan dengan sayyidus salihin, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyyah kulli niyyah salihah jami'ah khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.